وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat, mukminin dan juga mukminat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan taufiknya, rahmatnya, dapat kita bersama dalam satu majlis ilmi untuk kita sama-sama mempelajari akan sunnah Nabi SAW melalui hadis-hadis yang kita baca, yang mana kita masih bersama dengan kitab Riyadhus Shalihin bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada hadis nombor 159 dan juga bab yang terakhir yang kita bacanya, iaitu Nabi SAW menggalakkan kita untuk berterusan amalan kebaikan yang kita buat kepadanya. Dan juga bab pada hari ini kita masuk bab yang baru, bab 16, iaitu al-amru bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha, iaitu menggalakkan kita untuk jaga akan sunnah-sunnah Nabi dan juga adab-adab dia. Jadi hari ini tajuk yang bersakut betulnya dengan sunnah Nabi. Dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa'ri 10 ayat. Dan juga setiap ayat itu tu ada apa dia orang panggil dilalah, benar yang nak tunjuk kepada kita kepentingan ataupun makanah, kedudukan, ความสำคัญ สถานภาพ sunnah dalam Islam ni. Kalau bandingnya dengan Quran, cerak ada Quran itu tu wajib kita kena pakai. Al-Quran yang Allah Ta'ala turun kepada kita itu tu wajib yang kita kena pakai dia, wajib yang kita kena guna dia. Dan juga kalaulah kita nak guna pakai Quran saja, tidaknya nak pakai sunnah, maka itu kita akan sesat. Pakai Quran saja tak pakai sunnah, sesat. Sama juganya kalaulah ada kumpulan mana yang royak katanya nak pakai sunnah saja, tak sepakai Quran pun, sesat juga. Kerana kedua-dua ini adalah mutalaziman, adalah benar yang sangat berhajat gemari. Miความจำเป็นซึ่งกันและกัน, dan juga kena tupai gemari. Quran yang kena tupainya sunnah, dan juga sunnah itu pun kena tupainya Al-Quran. Dengan sebab itu timbulnya satu puak yang sesat di dalam dunia ininya, iaitu puak Quraniyun. Puak Quraniyun adalah puak yang ambil pergi pakainya dengan Quran saja. Mereka dakwa dan juga mereka i'lal katanya, perakat dia katanya, mereka tolak habis. Sama ada hadis daripada Bukhari, fak kami tak saya pakai. Hadis daripada Muslim dan juga semua, sama ada daripada kitab mana, fak kami tak saya pakai. Hanya kita yang nak pegang, iaitu dengan Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Apakah sebab yang tunjuk ataupun royak katanya orang yang pegang Quran saja sesat? Kalau nak pergi Quran saja, kita sentiasa dorang asal umur. Katanya kalau lah pergi Quran saja tu kita nak sembahyang berapa rakaat. Kalau lah kita pergi Quran saja, kita nak beramal dengan Quran saja, kita nak sembahyang subuh berapa rakaat. 5 waktu, setiap waktu yang kita sembahyang satu hari satu malam itu, setiap waktu berapa rakaat. Kita memang di mana celahnya dalam Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita tahunya, kita bacanya, Allah Taala suruh kita main ngoreknya 3 rakaat. Semaya subuhnya 2 rakaat. Semaya zuhur, semaya asar, semaya isyanya 4 rakaat. Tidak ada walaupun satu tepat satu ayat mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Quran. Habis itu kita yang hari ini doa amal dengan ibadat
amalan yang Allah Ta'ala suruh kita tu, kaifiyat dia, cara dia tu kita ambil mana? Ambilnya huraiya dia nya mari daripada sunnah Nabi. Allah Ta'ala suruh kita semaya, suruh kita puasa. Tapi cara-cara kaifiyat yang kita nak semaya, yang kita nak puasanya, kita ambil daripada sunnah Nabi yang buat contoh kepada kitanya, balah mana kita nak semaya, balah mana kita nak puasa. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ayat Quran yang turun mari ni tak ada sesiapa yang paling faham tentang cara dia, makna dia, cara dia melainkan Nabi. Allah Ta'ala turun Quran, wa aqimus solat wa atuz zakat, suruh maya dan juga suruh bayar zakat. Tak ada siapa dalam dunia ni yang paling satunya faham dan juga yang keduanya geti cara nak amal dengan dia melainkan Nabi SAW. Habis tu malam ni kita nak mari dengan dalil yang nak tunjuk katanya sunnah Nabi itu tu adalah hujjah. Hujjah iaitu laktan yang patut kita kena beramal dengan dia. Kena pegang dia. Kalaulah tak pegang dia, maka sesat. Yang pertama sekalinya, al-muhafazatu ala sunnah. Sunnah ni makna apa? Sunnah ni yang dok panggilnya terlekat ya, di dalam di lidah kita tu apa dia maksud sunnah. Jadi as-sunnah di dalam bahasa Arab ni makna katanya at-tariqah, cara perjalanan, caranya. Cara apa? Tariqah neutang, cara hidup, cara satu benda, satu perkara, cara dia, witikan dia tu sama ada cara itu baik ataupun cara itu tak baik. Itu dipanggilkan sunnah di dalam bahasa Arab. Sunat. Sunat lagi kita nak hurai. Jadi sunnah yang pertama sekalinya tak serupa makna satunya. Ulama hadis we makna tak serupa. Ulama fiqh dia we makna tak serupa. Ulama usulul fiqh dia we makna tak serupa juga. Nah, tapi semua itu tu bergantung kepada mana? Bergantung kepada Nabi belaka. Sama ada fiqh, sama ada usulul fiqh ataupun samanya ulama hadis Nabi SAW. Jadi Nabi ni biasa sebut man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dia yang buat contoh baik, tunjuk buat contoh baik di dalam Islam dengan satu contoh, satu sunnah, satu cara yang baik, hasanah Nabi sebutlah dia ni. Orang yang mari nampak tengok dia, tiru dia akan boleh pahala. Nah, kita semaya sunat. Sunnah yang baik di dalam Islamnya maya sunat ba'diyah selepas Isya. Sunat ya. Ni sunat ya, sunnah. Tapi kalau hukum di sisi ulama fiqh, sunat ya. Habis tu ramai tak semaya. Nah, sunat ya. Gapo dia sunat di sisi? Di sisi fuq ulama ulama fiqhnya iaitu buat boleh pahala, tak buat tak berdosa. Tapi tak ada kena kira salah gapo lah, buatnya boleh pahala. Buatnya boleh pahala. Itu sunnah dia. Jadi tapi kita semaya untuk nak orang kita beramal dengan satu sunnah yang baik ni yang ada dalam Islam. Maka orang yang nampak kita semayanya, maka semaya turut rasa nak semaya ratib falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Orang yang amal turut dia tu, orang jadi contoh mula-mula tu pahala boleh penuh-penuh. Pahalanya boleh penuh-penuh. Ni Nabi guna kalimah man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Contoh yang baik. Cara hidup, cara buat yang baik. Dan juga selepas daripada tu Nabi lagi kata wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang buat cara amal ke, cara perbuatan ke, cara hidup ke dengan cara yang jahat. Nabi guna kalimah dalam hadis ni sunnah sayyi'ah. Ada juga contoh-contoh yang jahat. Nampak demo tu buat tak molek, kita buat kata tiru. Orang yang jadi contoh mula-mulanya dosa akan ambil habis licin. Supa. Copy paste ambil. Orang yang dua ni tiru dia itu. Itu maknanya di sisi
Di sisi bahasa dia panggil. Di dalam ataupun di segi istilah. Nah, istilah ni yang ambil guna pakai di sisi ulama hadisnya. Nah, ataupun tiga. Nah, orang panggil tiga makna. Satunya, sunnah itu adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fa'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Setiap benda yang sana kepada Nabi, ambil daripada Nabi, sana kepada Nabi, sama ada satunya perbuatan Nabi, kampung Nabi. Sunnah ke tak? Sunnah. Perbuatan Nabi, Nabi kecek tadi, Nabi kecek apa pun, Nabi sebut apa pun, Nabi suruh kita apa melalui perkataan dia, kita ambil mai pakai. Sunnah kita tiru. Yang keduanya fa'liyah, sunnah di segi perbuatan Nabi. Nabi semaya kita nampak, sahabat tengok, sahabat mari cerita katanya, Nabi ni semaya balah ning, rokok balah ning, sujud balah ning, i'tidal balah ning, tasyahud balah ning. Itunya sunnah di segi perbuatan. Ambilnya daripada mana? Daripada Nabi. Yang ketiganya takrir. Nabinya tak buat, tetapi Nabi nampaknya sahabat buat, Nabi tak larang. Nabi sendiri tak buat, tapi Nabi tengok sahabat buat, maka Nabi mengaku katanya benda ni buat boleh, walaupun peribadi Nabi tak buat. Kerana tidak ada dalil. Kadang-kadang tidak ada dalil yang mari turun royak katanya benda ni haram. Dan juga dia lah benda kata tak ada sebut. Syariat Islam tak sebut mengenai dengan benda ini. Dan juga Nabi nampak katanya lepas. Tak apa. Takrir, Nabi mengaku kan yang rab hak Nabi SAW. Seperti contoh yang terkenal yang kita biasa akil semuanya, Nabi makan nasi beri. Nakil makannya bersama ide dengan sahabat. Sahabat makan ibu dak. Jawab pada pasir tu kan. Peribadi Nabi tak kena, tak makan. Tapi nampak sahabat makan, adakah Nabi larang? Tak. Nabi lepas makan, makna kata itunya takrir, benda tu diboleh buat. Sunnah tak? Sunnah Nabi ngaku. Yang ketiganya di segi khuluqiyah, akhlak. Akhlak mana-mana daripada Nabi, kebaikan akhlak daripada Nabi, semua itu tu adalah sunnah. Sunnah Nabi SAW ataupun khalqiyah, sifat kejadian Nabi. Nabi jaga tubuh badan dia baik mana, semua tu kadang-kadang dia ada beberapa benda yang jadi sunnah untuk kita tiru. Untuknya kita tiru Nabi. Itunya sunnah, maknanya pertama, benda yang sakut dengan Nabi semua. Perkataan, perbuatan, keakuan. Yang keduanya, katanya Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat dia, wa yutlaqu lafdhu sunnati aidan fi muqabalati al-bid'ah. Makna-makna sunnahnya iaitu gulawan dengan benda bid'ah. Maksud katanya, benda amalan mana yang betul dengan amalan Nabi buat, itu dinama ataupun dipanggil katanya sunnah. Ataupun amalan mana yang tak betul dengan amalan yang Nabi buat, itu boleh dinamakan, dipanggilkan katanya amalan bid'ah. Dia morning duduk dengan sunnah. Maksud apa? Makna katanya dia telah beramal dengan amalan yang telah dibuat jadi contoh oleh Nabi SAW. Dia morning ni ala bid'atin, dia buat benar bid'ah. Makna katanya demo ni sedang-sedang duk buat satu amalan yang tidak berdasar ataupun adanya contoh daripada Nabi SAW. Ini makna sunnah yang kedua. Kata lagi al-Imam Asy-Syatibi, wa yutlaqu lafzu sunnati ala ma amila alaihi as-sahabah. Wujida dhalika fil kitab aw lam yajid. Makna sunnah yang ketiganya iaitu perbuatan sahabat. Selain daripada perbuatan Nabi, perbuatan sahabat kadang-kadang dia adalah sunnah juga. Doi capak khalifah pak orang ar-Rasyidin, khalifatul Rasyidin, pak orang Abu Bakar, Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib.
Dalilnya dari mana? Nabi katanya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah dengan sunnah aku dan juga sunnah-sunnah para khalifah 4 orang itu. Ya, suruh pegang sunnah. Itu maksudnya, maksudnya benar ataupun sunnah makna di sisi ulama hadis Nabi, ulama ulama hadis. Ulama fiqh tu, dia sebut katanya, ma fi fa'lihi thawabun wa fi tarkihi mulamatun wa itabun la iqab. Seperti disebut di dalam kitab Anisul Fuqaha, muka 100 ni, dia kata mana? Sesiapa buat amalan tu dia akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Dan juga sesiapa yang tinggal itu tu sekadar mulamah, tak molek mana lah tinggal. Mana katanya patutnya tamni, apa mu tak buat amalan sunnah ni. Tapi la iqab, tak ada berdosa. Tak ada dicatat katanya berdosa. Tetapi katanya setengah ulama, kalaulah kita sengaja tinggal, tahu tak sunnah sengaja tinggal, tak sewa. Aku niatnya tak semaya sunat sepah maghrib, ba'diyah, sunat rawatib. Setengah ulama yang katanya kalau niat biasa ni kadang-kadangnya terbilangnya katanya dia berdosa. Sengaja tinggal sunnah Nabi SAW. Di segi ulama usulul fiqh, ulama usul fiqh ni tak serupa dengan ulama fiqh. Tu usulul fiqh yang kata mana? Kullu ma saddara 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fa'lin aw takririn. Setiap benda yang mari daripada Nabi, perkataan tadi, perbuatan Nabi dan juga keakuan Nabi tadi tu fak dia ambil semua tu mimma yuslih ay yakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Ambil mari peramuan sekali lagi katanya, kalaulah perbuatan Nabi ni hukum yang gapo? Hukum orang panggil hukmun syar'i. Hukum syar'i ni wajib, sunat, makruh, haram. Dan juga ada lagi hukum lain-lain tu. Tapi nak banyak katanya fa usul fiqh kita ingat kalau Nabi ayat gini ni hukum goning ni, hukum amalan ni sekadar mana? Wajib ke sunat? Habis itu katanya hukum yang duk letak katanya semaya sunat adalah sunat sahaja ni adalah semasa belakang dah, bukan semasa Nabi SAW. Semasa Nabi ni sahabat dia tak tanya katanya, dia tak tanya Nabi katanya sunat ke wajib ustaz atau apa Nabi, tak tanya. Nampak Nabi buat selalu dah dia turut Nabi SAW. Hasanah. 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 Bid'ah hasanah tu. Nah, bid'ah hasanah tu dia tak boleh duk pergi panjang cerita ni. Nah, contohnya di antara amalan yang dia royak katanya benar bid'ah hasanah, benar yang Nabi tak buat. Nah, benar yang Nabi tak buat. Tapi apanya satu contohnya semasa Umar. Nah, Umar ni disebut katanya orang mula-mula yang mulanya buat jamaah semaya tarawih 20 rakaat. Itu contohnya dia kata. Yang keduanya Uthman ni semasa Nabi tak ada hipung Quran jadi satu buah. Nah, jadi satu buah. Habis itu Quran yang kita baca hari ni orang panggil Ar-Rasmul Uthmani. Cara susun, cara tak dia tu mengikut semasa Uthman. Katakan masa Abu Bakar tu hipung dah. Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah mati. Sibuk dengan benda lain politik. Naiknya Umar pun susung duk niat-niat dah tapi tak jaya juga. Mari masuk Uthman yang Allah Ta'ala takdir jadi Quran satu buah. Jadi Qurannya satu buah. Dia jangan katanya kalulah benar bid'ah hasanah tak ada dalam agama. Apa Nabi tak hipung Quran tapi Uthman mari hipung Quran. Tetapi dia bersangkut dengan al-masalah mursalah orang panggil. Benar yang jadi maslahat yang bui maslahat kepada umat Islam. Isu pertama dari umat tu kalau dia buat kajian diri, saya buat kajian sendiri pun
Kalau kita tengok kepada Umar ni ada dua selalu dah. Satunya Umar mengadakan jamaah yang semaya belah rakaat tapi bacanya panjang. Sanadnya sahih juga semasa dia. Dan juga yang sebut riwayat katanya Umar suruh sahabat piping jadi imam tarawih 20 rakaat, itu pun ada juganya riwayat. Tapi kalau banding dengan dua riwayat ini, riwayat 11 rakaat itu lebihnya kuat lagi banding dengan 20 rakaat. Ini kajian. Nabi buat apa itu ya? Nabi buat apa ya? Tak ada nak khilaf apa dah. Nabi buat tu. Tapi marinya masuk Umar tu. Tapi akhir sekalinya benar ni untuk tak sewi nampak katanya kaji duk balas tak pandai cek. Duk pandai banyak-banyak tahap. Ulama telah jawab apa yang molek. Daripada Umarnya ada dua-dua. Kita tengok riwayat molek. 11 rakaat ada Umar buat jemaah satu jemaah. Dan juga 20 rakaat ada yang Umar buat. Nah, riwayat yang 20 kena buat kaji semula lagi kata tahu mana, tapi riwayat yang pertama lebih kuat. Tapi ulama jawab katanya, cerak menyata katanya biasanya daripada Nabi, daripada Buakan dan juga awak-awak Umar sendiri buat sebelah. Tetapi selama semakin lama nampak katanya tengah sahabat tak urut nak semaya belah kerana baca panjang, mengizinkan buat 20. Tapi boleh baca pandai-pandai kerana apabila bilangan rakaat banyak, bilangan yang baca tu kau sikit. Kalaulah bilangan rakaat sikit, mana katanya bilangan yang nak baca muka Quran dia kau banyak. Kes sekali nak semaya 20 sebelah tu jawab seperti biasa lah katanya, pilih untuk kita yang kita nak. Pentingnya semaya. Pentingnya semaya bukan bala-bala siapa kata semaya satu. Pokok duk balah tu. Kes sekali bawa siapa semaya tarawih tak semaya kak. Yang kedua, hak kaji duk balah 20 tu. Bagi semaya sejak 20 tu semaya 8 tu enggak. Tinggal tu imam semaya siapa kepada 20 rakaat. Tu salah dan juga tidak ada pakai nebes ke apa dalam tu. Tidak sepakat nebes ke apa. Itunya sunnah daripada Nabi SAW. Jadi ayat kita tengok ayat yang Imam An-Nawawi. Ayat yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan juga setiap apa benar yang Nabi wa'i kepada kamu, fakhudhuhu, haraplah ambil. Ambil pakai. Nabi wa'i apa? Ambil pakai. Wa ma nahakum anhu, dan juga apakah yang Nabi SAW larang tak saya buat, fantahu, sudah tinggal. Nabi larang tak saya buat, tinggal. Ni ayat yang pertama yang Imam An-Nawawi wa'i di sini, dan juga ayat ini menunjukkan katanya an-sunnata hujjah. Sunnah ni adalah salah satu dalil daripada agama Islam. Kalau kita tengok kepada Pak Mazhab, hampirnya Pak Mazhab ni supaya belakangnya bergantung kepada Pak orang panggil tu Pak Umi Ustaz. Dalil nak ambil mananya? Satunya ambil daripada Quran. Kita tengok mazhab mana-mana ambil daripada Quran belakang. Yang keduanya ambil daripada sunnah Nabi. Yang ketiganya ambil daripada ijma', sepakat ulama, khususnya semenjak masa sahabat. Dan juga yang keempatnya qiyas. Tunya orang panggil masdar, tempat ambil dalilnya nak pakai. Kalau tak boleh pakainya ambil daripada pak ni. Dan juga sunnah ni mari yang kedua. Bahkan adanya ulama sebut seperti di dalam kitab Al-Kifayah bagi Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama hadis yang mati pada tahun 463. Dia sebut di dalam kitab Al-Kifayah, dia katanya ma jaa fit taswiyati baina hukmi kitabillah wa hukmi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sama ya hukum yang mari daripada Quran kitab Allah Taala dan juga hukum yang marinya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ya. Kerana Quran tu adalah hujjah. Jadi dalil ambil pakai guna, dan juga yang keduanya sunnah itu pun adalah hujjah juga.
Kalaulah Al-Quran hukum daripada Quran dan juga hukum daripada sunnah sama seperti Khatib Baghdadi riwayat, dan juga keduduk ke Quran dan juga sunnah itu adalah sama juga, iaitu al-wahyul ilahi. Kedua-dua ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran wahyu, sunnah wahyu. Wahyu dua-dua ni adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ayat yang kedua yang Imam Nawawi yang katanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surah An-Najmi ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Muhammad tak kecek daripada hawa nafsu dia. Setiap benda yang Muhammad royak kita tahu kecek, buat, mengaku, semua tak ada kan? Sunnah tak ada, kata Nabi, perbuatan Nabi, mengaku Nabi, akhlak Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah bukan kita cerita dulu kan? Abdullah bin Amr bin As tulis hadis Nabi, musyrikin Makkah tulis apa perkataan Muhammad. Muhammad manusia seperti kita ya. Adanya marah, adanya masa yang tak marah. Kita dia tak marah, kecek baik, kecek baik. Tapi dia marah. Kecek mana? Kecek tak molek. Sama ada marah kepada bini ke marah kepada anak. Cuba kita ulai tengok kepada kita. Soalan katanya musyrikin nak banding Nabi seperti kita manusia biasa tu. Mana katanya beza Nabi kecek masa biasa dengan kecek masa ghadab, masa marah tu. Tulis apa? Lalu Abdullah kita tanya Nabi ada tulis, selalu dengarlah. Setiap benda yang keluar daripada mulut aku itu adalah benar dan juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran As-Sunnah adalah wahyu daripada Allah. Quran ini adalah wahyu matlu, orang panggil. Wahyu yang dibaca dan juga bacanya boleh pahala. Satu huruf 10 rakaat. 10 hasanah. Wahyu yang Allah Ta'ala turun munazzalun ala Muhammad muta'abbadun bitilawatihi. Turunnya kepada Nabi dan juga baca dia tu dikirakan ibadat. Baca Quran dikirakan kata ibadat, satu huruf 10, satu huruf 10. Dan juga kena bacanya dalam semaya. Hadis tak boleh baca dalam semaya. Nak baca dalam semaya selepas daripada Fatihah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal amalu bina, dalam semaya tak boleh baca. Di segi kuam cepak di antara Quran dengan hadis tu ada. Tetapi benda yang serupa adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Mengikut ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Dan juga ayat yang ketiga, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Taala suruh, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi royak kepada fuak-fuak sahabat pada zaman itu. Hei fuak sahabatku, jikalau fuak kamu semua kasih kepada Allah Ta'ala. Ini maksud Islam dah fuak sahabat ni. Dan kalaulah fuakmu hei sahabat kasih cinta kepada Allah Ta'ala, cara dianya fattabi'uni, ikutilah aku, turut Nabi. Nescaya Allah Ta'ala akan cinta kepada kamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan juga Allah Ta'ala kasih dah tu, Allah Ta'ala ampun dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Ayat ni seolah-olah katanya Allah dan juga Nabi ni nak tatai, nak buat cabaran kepada orang yang royak dakwa kata diri kasih kepada Nabi ni, semua kena. Kasih kepada Nabi, kasih kepada Allah Ta'ala, sungguh kau tak sungguh ni bukan hanya dalam ayat ni, bukan hanya dengan lidah, dengan mulut saja. Kerana dengan mulut, dengan lidah, setiap orang boleh dakwa belaka. Aku kasih kepada Allah, aku ni kasih kepada Nabi. Siapa-siapa boleh ayat. Tapi tu ciwat dalam ayat ning iaitu fattabi'uni,
Kasih kepada Nabi sungguh tak sungguh, kasih kepada Allah sungguh, Allah tak sungguh tak sungguhnya, duk di al-ittiba'. Tu Nabi SAW. Pak kena kita tengok pula lah. Katanya wiktikan. How to kalau bahasa Inggeris ya. Nak tiru Nabi ni cara dia balas mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balas mana? Dan juga tidak ada manusia mana yang boleh jadi contoh yang paling baik. Orang yang kasih kepada Nabi, orang yang sangat-sangat ikut Nabi lebih daripada para sahabat. Jadi kita royak kan? Kita royak katanya sahabat ni benda yang Nabi buat mereka tak kira katanya sunat ke wajib. Mereka setiru habis-habis cakap. Wa ma atakumur rasul, benda yang Nabi buat jadi contoh, mereka tiru. Kita ni royak kata kasih kepada Nabi hanya musim dia ya. Tapi musim yang lain kita tak sanggup pun nak patut taat kepada Nabi SAW. Kita tak takut, kita tak sanggup nak patut dan juga taat kepada Nabi. Kasih kepada Nabi musim ni. Orang yang tak kasih Nabi pada musim ni, tak buat seperti mereka buat pada musim ni, folk ni tak kasih Nabi. Tapi selepas daripada musim tu, hancur lebur bericing hidup. Semaya jamaah pun tak pergi. Dan juga apa dia lagi, benda-benda lain, sunnah yang sunnah Nabi buat tak buat lah. Tapi benar kadang-kadang setengah benarnya Nabi lari tu. Mereka tak khabar katanya Nabi sedang duk lari. Pak kasih ke Nabi ke mana? Tu sahabat dia nya yang kita biasa sebut. Sahabat ni sangatnya mereka beri pentingnya kepada sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW. Seperti contoh yang kita biasa baca kan. Sahabat yang semaya belakang Nabi-nya, Nabi pakai selipar, mereka pakai selipar. Tak tahu kali Nabi pakai selipar apa. Bawa Nabi pecah lipar juga. Hingga sekali Nabi tanya apa, pecah lipar apa? Mereka jawab katanya, aku nampak pecah lipar katik. Tadi nampak membakar lipar, aku bakar lipar katik. Tu yang sahabat. Tak ada katanya, Nabi takbiratul ihram pakai selipar semaya ni. Kau dulu, kita pakai dulu. Maya sudah tadi kita tanya Nabi katanya, pakai selipar semaya ni hukum apa Nabi? Tak, sahabat tiga hal dah. Kita ni tanya dulu hukum gapo. Hukumnya gapo. Perbuatan ini kalau sunat kau dulu. Maka hadis ni ataupun ayat ni tahaddi ni tatai. Tatai kepada setiap orang yang dakwa kasih Nabi ni, itu syewak ni tengok. Hari ni hidup pe hari yemung ni setara mana yang ittiba Nabi SAW. Dan juga ingatlah ikhwah dan juga akhwat katanya, salah satu cara yang paling baik sekali yang kita nak tunjuknya kata kita nak ittiba tu Nabi, supaya kita nak tunjuk kata kita ni kasih kepada Nabi sungguh, salah satu caranya kita belajar hadis Nabi seperti yang kita sedang belajar ini. Habis tu banggalah kita yang kita duk belajarnya hari ni, tujuannya kenal sunnah dan juga nak tiru hadis Nabi ni sunnah. Dua orang hadis sesuai, sama ada perkataan Nabi, sama ada perbuatan Nabi. Kita sedang duk belajarnya sunnah dan juga usaha nak buat. Usaha nak tahu. Ingatlah katanya kita ni kalaulah tak ada majlis hadis pasal ni, saya sendiri pun tak kenal kita. Saya rasa katanya kita akan jahil daripada sunnah Nabi banyak lagi. Banyak lagi sunnah Nabi yang kita tak biasa orang panggil apa? Tak biasa baca, tak biasa dengar, tak biasa mengaji. Saya walaupun ngaji 4 tahun, dalam kuliah hadis sendiri mengenai dengan takasus hadis, tapi bukan hari ni kita dah baca habis dah. Sahih Bukhari baca habis dah. Tak. Masa ngaji kena dulu pun ngajinya 25 hadis lah. Satunya ngaji satu pangan, satunya ngaji apa orang panggil sejarah Imam Bukhari dia siapa gapo, kitab dia susun baik mana. Dan juga apabila sampai kepada masuk isi ni, seterm ni kita ngaji 4 bulan ya. Pada dalam kitab Sahih Bukhari 4,000 hadis. Tak habis cerak lah. Maka pilih saja ya.
pilih daripada bab ni 2-3 hadis, bab ni 2-3 hadis, bab ni 2-3 hadis, bab ni 2-3 hadis. Untuk kita boleh tahu katanya ini adalah hadis di antara hadis yang Al-Imam Al-Bukhari bubuh dalam kitab sahih dia. Sama juga Muslim. Nah, kita ngaji sahih Muslim, pia Imam Muslim, kitab sahih Muslim, dia susah baik mana, guna masa berapa tahun nak boleh karya susun kitab sebuah hadis kita hadis ni gunanya masa berbelah-belah tahun. Dan juga sebelum nak susun tu guna masanya berpuluh-puluh tahun untuk rehlah pergi cari hadis Nabi, pergi ngaji. Rehlah ni mana katanya pergi cari tok guru nak ngaji. Bukan masa kita sekarang lah ni dak lah. Tok guru mai cari pula. Nah, hak nak lari pun lari pula. Tok guru mai cari lari pula dah. Nak pergi jauh daripada majlis ilmi. Kalau lari, kalau tak ada majlis ilmi pun hari ni sangat mudah dah. Tulis dalam Google kadang-kadang tubik dah kitab Sahih Bukhari. Ya, tubik kalau geti baca atau kitab terjemah bahasa siapa hari ni pun ada dah. Nak baca Sahih Bukhari hak pasal penuh 4000 hadis pun terjemah bahasa siapa dah. Mukhtasar Sahih Bukhari yang ulama mari buat ringkasan pula. Ringkasan ni maksud kata Sahih Bukhari yang 4000 hadis banyak dah dan juga sanad panjang dah ni, kerak sanad. Pilih hadis atau sam ni mari jadi mukhtasar dia panggil. Jadi ni khanifih. Tu pun telah terjemah dengan bahasa siapa pun. Tetapi yang paling penting sekalinya ilmu ini adalah hidayah daripada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak tunjuk, tak ada rasa nak kepada ilmu. Kalaulah Allah Ta'ala tak tunjuk, tak beri hidayah, tak ada rasa kata clear kepada ilmu. Tengok kepada majlis ilmu adalah benda biasa. Nak ingat kepada Tok Guru binanya. Mari buka picture, ceramah, ada ngop, abata, jangan mari Tok Guru. Selain daripada itu tak ada. Jadi pitikan sahaja ya. Itunya ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga suruh ayat kepada Nabi ni soalan katanya tata. Dan juga yang kedua daripada ayat ni adalah cara yang nak tunjuk kepada kita ni caranya kita nak dapat cinta daripada Allah. Nak Allah Taala kasih kepada kita yang cahaya Allah Taala rak rau ni tong tham yang lain. Satu caranya turut Nabi. Kerana Allah Ta'ala katanya, kalaulah turut Nabi dengan secara automatik yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan kasih saludah kepada kita. Allah Ta'ala akan kasih saludah. Pak kita nak mahabbah, kuamrat daripada sesiapa lagi dalam dunia ni paling tinggi daripada mahabbah kasih saya daripada Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala kasih kepada kita ni habis cakap lah. Belalah manusia setiap dunia benci kepada kita. Cukup dah Allah Ta'ala kasih kepada kita. Kerana apabila Allah Ta'ala kasih kepada kita dalam hadis Qudsi kan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan jaga telinga dia, jaga mata dia, jaga tangan dia, jaga kaki dia. Allah Ta'ala jaga habis hidup dia. Apabila minta gapo, Allah Ta'ala beri apa tu? Wapanya Allah Ta'ala tak beri kerana Allah Ta'ala kasih kita. Kalaulah Allah Ta'ala tahu kepada kita, makna katanya belum tentu Allah Ta'ala kasih kepada kita. Kalaulah Allah Ta'ala belum kasih kepada kita lagi, makna kata adanya perbuatan yang kita buat, Allah Ta'ala benci, marah kita. Itu yang tak payah. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempatnya, Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah Ta'ala bersumpah dengan diri dia. Allah Ta'ala sumpah dengan diri Allah Ta'ala. Fala wa rabbika la yu'minun. Termasuknya kita lah. Dan juga orang-orang kafir semasa Nabi, termasuknya orang Islam dan juga orang kafir, dan juga termasuk kita pada hari ini, belum kita nak jadi orang yang beriman yang sebenar, melainkan kita ambil hukum daripada Nabi. Cara yang Nabi telah hukum dah ni, mari ambil pakai dalam hidup kita. Sunnah Nabi lah. Ambil benar yang Nabi telah buat jadi contoh, sama ada di segi hukum hidupan hari ya. Mari pakai, mari tasin fima syajara bainahum. Bila mai pakai dah ni, la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadai. Tak ada rasa katanya
benci kepada benda tu lah mudah-mudahan kata, dan juga sanggup nak terima benda tu dengan terima yang baik. Nak terima sunnah Nabi ambil pakai ni dengan hati yang penuh. Bukan tak ada ambil pakai ni dengan tak ada sungguh mana dengan sunnah Nabi dah. Nah, ini belum kita nak jadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalaulah kita tak ambil pakainya sunnah Nabi. Dalam satu ayat lagi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak akan jadi kita orang yang beriman yang sebenar, sama ada lelaki perempuan. Apabila Allah Taala telah hukum satu benda, suruh satu benda, dan juga Nabi telah buat contoh yang baik kepada kita, tapi apabila kita kena pakai benda tu kita tanya diri katanya, ada jalan pilih lain tak sin nak sunnah Nabi. Tak sin nak pakainya sunnah Nabi, nak pakai orang lain, nak pakai contoh daripada orang lain. Dan apabila kena pakai, tanya, tak saya payah pakai sunnah Nabi, pakai orang lain boleh tak? Baik lain boleh tak? Tolak. Hak ni belum nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang apabila dengar ayat seperti ini, sahabat namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar ni terkenal katanya dia sangat-sangat syadid. Nah, syadid mana katanya sutong sikit di segi nak tiru Nabi, kasih kepada Nabi. Mujahid seorang anak murid dia. Nah, Mujahid seorang tabi'in, anak kepada Abdullah bin Umar sebagai sahabat Nabi. Satu kali aku biasa bermusafir bersama dengan Abdullah bin Umar di Mekah. Sampai tengah jalan ni, dia halik. Jalan betul, tapi dia halik halik sikit, masuk dalam jalan semula. Maka Mujahid tanya kepada Abdullah bin Umar, katanya, tadi ni menghalik buat apa? Buat apa boleh halik? Liang buat apa lagi betul jalan tak ada apa. Tengok depan ni tak adanya batu, tak adanya kayu, tak adanya pohon kayu, tak ada. Maka Abdullah bin Umar jawab katanya, kuntu marratan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku satu kali dulu kalau masa Nabi duk hidup biasa musafir bersama dengan Nabi jalan ni. Maka apabila sampai kepada tempat ni dulu masa Nabi adanya suatu pohon kayu. Maka Nabi haliknya. Dan Nabi halik. Begini. Maka walaupun hari ni masa ni yang Nabi telah meninggal dunia, hari ni yang aku mari ni pohon kayu ni tak ada dah dikerak dah. Tapi untuk aku nak langkah dengan langkah yang sama yang Nabi biasa berjakah, lalu jalan. Hanya sekadar nak jakah kaki yang turun di bawah tu nakwi adalah jangkah ataupun jalan yang sama seperti mana Nabi SAW biasa jalan masa ni. Tu nak katanya sahabat sangat-sangat dia tu tak ada arah dah kasih kepada Nabi SAW begitu. Siapakah? Tu kalau Nabi tu tak ada wahyu gapo, ya biasa pun kayu. Kalau pergi betul pelaga Nabi halik ni ada sebab ada kayu lah. Tapi sahabat ni bukan wahyu kerana dia bukan Nabi, tak dapat wahyu, tapi dia kata itu peribadi dia. Yang nak tunjuk katanya kasih kepada Nabi. Yang nak tunjuk kasih kepada Nabi SAW. Nah itu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Laginya ayat Quran Allah Taala sebut katanya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kita balah tanazat, duk apa panggil duk balah gimana, duk selisih gimana, maka ayat ni Allah Taala kata ikut benar apa? Suruh kembali mula-mula sekalinya klik ke cari Allah, klik ke cari Nabi. Kalaulah kita beriman kepada Allah Taala dan juga beriman kepada hari kiamat. Ulama yang katanya qala ulama
ilal kitab was sunnah. Kelik kita cari Allah, kelik kita cari Rasul, maksudnya kelik kita tengok lek Quran kata pada mana, kelik kita tengok kepada sunnah kata pada mana. Cara dia gitu. Habis itu cara nak ngaji agama ni, khususnya bab amalan, kita nak buat kan, kita kena make di atas dulu. Quran ada dalil ke tak? Habis tu kalau kita ngaji kitab fiqh kan, sama ada mazhab mana-mana, mereka akan waris mula-mula sekali perbuatan ni daripada Quran ada ayat mana Allah sebut. Yang kedua barulah waris as-sunnah, Nabi sebut dalam hadis mana. Dan juga yang ketiga, marinya di segi ijma' ataupun pendapat sahabat. Sahabat ni ada ke tak sahabat? Daripada 4 orang mula-mula ni ada biasa beri pendapat mana-mana sakut dengan masalah ni. Habis itu masalah tadi, semaya 20 rakaat. Lekra cakap lah tak jawab akak lagi. Tolak kan. Yang kedua tengok kepada sunnah Nabi. Kita tengok cek tak ada Nabi biasa buat 20 rakaat. Kita tengok kepada sahabat pula. Tengok kepada Abu Bakar, tak jumpa. Pergi jumpa je semasa Umar. Akhir sekali tanya katanya, sunnah kena Umar buat 2 bulan. Sunnah kerana Nabi kata, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Sunnah perbuatan cara mana yang dibuatkan oleh khalifah 4 orang itu tu adalah sunnah. Habis itu dua-dua tu sunnah belaka lah. Tak kena balas gapo wali. Afdal itu tu baca Quran lama, Ramadan bulan turun Quran. Duk dengan Quran mana banyak, ada kata tu lebih molek. Dan juga di sana ada katanya semaya yang paling banyak tulul qunut. Dalam hadis ada ya. Al-qunut maksudnya bukan qunut dah, al-qiyam, iaitu diri lama. Tu lebih molek. Tu tak ada. Contoh yang ayat kata semaya molek, Nabi semaya panggil kualiti di situ. Tapi kalau tak agaknya buat mana? Tak ada apa. Tidak ada apa-apa. Habis itu cara yang kembali lagi kepada Quran sunnah, marinya sahabat. Setengah orang yang katanya fuak ni fuak tafsir ulama. Fuak ni fuak tinggal ulama, sama ada tinggal pak mazhab. Selalu dah lakahnya gimik hadis dan juga beramal dengan hadis adalah. Kalau lah fuak ni asalnya ada ke tak fuak pasal ni? Fuak ambil zahir hadis orang panggil ada. Orang panggil fuak mazhab al-zahiriyah. Fuak al-zahiriyah. Zahiri bahasa Arab mana kawan? Makna kata zahir. Nampak zahir hadis sebut mana-mana, begitulah mereka panggil. Contoh. Nabi SAW yang katanya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Waqsah betul. Sawu membetulkan sah, kerana betul sah itu tu boleh buat wisata semaya itu tu sempurna. Ulama fak-fak yang pergi dengan zahir hadis ni tengoknya Nabi mari dengan lafaz sawu. Fa'i amma. Suruh makna apa? Makna kata wajib. Habis itu pendapat mereka yang katanya kalaulah sejak mana semaya tak betul sah, la yasah, tak sah semaya. Wajib. Dosa. Dia mula gagal dia. Habis itu al-zahiriyah ni katanya kalaulah tu ciwat buat dia katanya taswiyatus sufus sah betul tak betul ni kena duk wapak kaki. Bukan hanya sekadar jari, laga jari gitu dak. Tumit ni kena pelaga juga. Tumit tu. Mana kata sontau, ambil daripada sontau sampai kepada jari atas ni kena pelaga. Mana kau ketak semua buat itu tu. Pelaga kaki ke mari tu, gosok ke mari. Atau mazhab for dia. Begini dengan betul hadis. Tak ada mari orang panggil proses di segi ulama usul fiqh tak. Kalau usul fiqh tengok katanya ada qarinah, ada sebab-sebab lain tak yang tak tunjuk sampai kepada peringkat wajib tapi hanya sekadar sunat. Habis itu pendapat ulama jumhur yang katanya sekadar sunat ya.
Al-Zahiriyah, dan juga termasuknya Al-Imam Al-Bukhari, pendapat mereka katanya wajib kena betul sah. Kena betul sah. Kalau sah bila betul sah. Ada. Habis itu kita ni bukan kita nak tinggal ulama dulu dah. Tetapi kita kembali satu masalah yang kita nak bincang ni kan. Kita kembali kepada Quran selalu dah, kembali kepada hadis selalu dah. Tetapi semasa yang kita pergi Quran, pergi hadis pun kita ambil perkataan ulama mari tak letak katanya ulama huraian Quran ni pada mana, ulama huraian hadis ni pada mana, faham mereka tu pada mana. Habis tu tinggal. Habis tu mereka kita buat dulu katanya obrom lemat tam Nabi, tam sunnah Nabi. Mula mari komen kalau dah kok ni kok tak say ulama mazhab apa ni. Bagi tahu ayat kepada dia, terang mari masuk dulu. Mari dengar dulu. Katanya kita tolong katanya kita ambil kedak mazhab ni. Pak mazhab kita ambil kedak. Ni tak ada nak dengar ni mari hukum dah katanya fok entam pak mazhab. Subhanallah. Habis itu sebenarnya kita ni tidak boleh nak mengkayakan daripada ilmu fak ulama pak mazhab. Habis itu ingatlah katanya walaupun daripada Quran walaupun daripada sunnah, dua-dua orang ni siapa daripada kalangan manusia siapa yang paling faham sekali? Jawab para sahabat. Bukan pak mazhab. Mula-mula fak sahabat dulu yang paling faham sekali kerana mereka ambil dengannya huraian daripada Nabi doi terung. Dan juga tertib yang kedua, fak anak murid sahabat kerana mereka ambil ilmu itu daripada sahabat. Orang panggil kata tabi'in. Tabi'in bagi orang panggil tak fak sahabat ni ada ke tak ulama fiqh? Adakah ulama fiqh hanya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad saja? Tak. Daripada kalangan sahabat, ramai daripada sahabat yang mereka digelarkan katanya faqih. Fiqh sangat-sangat fiqh, geti hukum halal haram mereka. Contohnya Abdullah bin Mas'ud. Contohnya Muaz bin Jabal. Ramai lagi sahabat yang geti mengenai dengan fiqh. Tokoh-tokoh ulama fiqh masa sahabat ramai. Mari kepada tabi'in, ada juga fak-fak ulama fiqh daripada kalangan tabi'in. Fak dan tabi'in ni belum daripada apa dia? Belum daripada fak-fak mazhab mari lagi. Tabi'in anak murid sahabat. Contohnya Sa'id ibn al-Musayyib. Mati tahun 94. 94 ni Imam Malik, 93, 94 ni Imam Malik baru anak baru. Imam Malik dan juga Abu Hanifah anak dah. Tapi Abu Hanifah tak ada jumpa dengan Nabi Syak dah kerana anak pada tahun 80. Di Baghdad, di Iraq tu. Tapi kalau dia jumpa tu khilafnya ulama katanya Abu Hanifah ni dia jumpa dengan sahabat seorang mana kena. Kerana dia jauh. Sahabat waktu tu Nabi mati mula-mula duk gelawat kebanyakannya Mekah, Madinah. Tapi ada selisih katanya Abu Hanifah biasa jumpa kedak dengan Anas bin Malik. Sebab Anas pergi di Basrah di Kufah selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mati. Habis itu Sa'id ibn Musayyib ataupun ada puak-puak ulama fiqh semasa tabi'in anak murid sahabat orang panggil fuqahaul Madinah. Puak-puak ulama fiqh di Madinah ada. Kita kena tengok faham fiqh ni dulu. Faham sahabat, fiqh sahabat mana-mana. Fiqh anak murid sahabat mana-mana. Fiqh anak murid sahabat bala mana? Mari pak mazhab selepas pada itu. Sebenarnya fak-fak pak mazhab ini mereka fahamnya dan juga alimnya tak ada ambil daripada mana kali. Ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, ambil daripada fiqh sahabat, ambil daripada fiqh tabi'in. Rojak di waktu juga. Tapi hari ini kadang-kadang royak yang kasih kepada Imam Syafi'i tahu mana belajar fiqh mazhab Imam Syafi'i. Belajar fiqh mazhab Imam Syafi'i. Habis tu yang paling utama Allah Ta'ala ajar kitanya apabila selisih nak cari jawab pada satu benda, klik pergi kepada Quran yang pertama, yang keduanya sunnah, yang ketiga Quran sunnah pure sahabat tabi'in. Aku tu mari sampai kepada pak mazhab. Kita tak tinggal ada kitab banyak yang ulama telah catat
pendapat fiqh sahabat dan juga tabi'in. Contohnya kitab Al-Muwatta' bagi Imam Malik. Kitab Muwatta' Imam Malik, dalam kitab ada apa? Ada hadis Nabi. Adanya perkataan ataupun fatwa sahabat. Adanya fatwa tabi'in, pendapat. Fatwa ni pendapat. Fak-fak ulama daripada sahabat dan juga daripada tabi'in. Kita tengok. Dan juga kitab-kitab yang lain seperti Musannaf Abdul Razak dan juga Musannaf Ibn Abi Shaybah dan juga sebagainya. Nah, habis itu sebenarnya kita kena tengok situ susung cara dia. Tapi hari ini kadang-kadang masyarakat kita ni duk gantung di ekor. Nah, di ekor ni masuk katanya ulama semasa dan juga ulama akhir-akhir zaman. Kadang-kadangnya kitab-kitab ulama akhir-akhir zaman, setengah kitab lah, bukan semua dah. Tidak orang panggil tidak ada hubungan yang nak bawa kitanya pergi kepada kitab seperti Pak Mazhab. Walaupun tak sampai mazhab, sampai di kitab Imam Syafi'i tak apa dah. Tetapi yang kita nak laginya kembali lagi kepada Quran mula-mula, sunnah dan juga fatwa sahabat tabi'in dan juga pak mazhab. Ayat seterusnya Allah Taala sebut katanya may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Sesiapa yang taat kepada nabi, makna katanya dia taat kepada Allah. Dan juga pihak sebaliknya, sesiapa yang tidak taat kepada nabi, makna katanya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laginya ayat Allah Taala sebut katanya wa innaka latahdi ila siratim mustaqimin siratillah. Ni adalah ayat yang tunjuk katanya nabi ni kaca-kaca duk dakwah duk sebar benar kebaikan perbuatan dia perkataan dia ni. Nabi nak heret kita gimana? Kita duk tiru sunnah nabi, akhirnya kita nak gimana? Ayat ni Allah Taala katanya nabi ni bawa kitanya siratim mustaqim, jalan yang sebenar. Jalan sebenar, jalan benar, jalan dia. Siratim mustaqim siratillah. Ayat seperti itunya adalah jalan Allah Taala lah. Nabi ni nak bawa kita pergi kepada jalan yang benar adalah jalan Allah Taala lah. Adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laginya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Ayat ni mari pulanya kalau kita tahu berlaku dah katanya sunnah kepentingan dia gini. Kalau kita tak turut sunnah, gapo dia yang akan dapat akan jadi. Allah Taala katanya falyahdharil ladzina yukhalifun. Suruh jaga, we peringatan. Lari kepada orang yang nak lawan dengan perintah Nabi, nak lawan dengan sunnah Nabi. Dunia ni mereka akan timpa dengan fitnah yang besar. Orang yang tak tiru Nabi, fitnah yang besar yang akan berlaku dengan dia, satunya syirik, jatuh agama. Yang keduanya kalau tak sampai peringkat syirik, bid'ah. Lawan dengan Nabi. Ning dunia ni lawan dengan Nabi, yang pada hari akhirat fok-fok yang lawan dengan Nabi ni Allah Ta'ala sedianya azab yang sangat sedih pada hari kiamat. Azabun alim. Habis itu fitnah sebenarnya bukan hanya syirik. Syirik benar besar kali. Orang lawan mana kafir mula-mula dulu. Nabi hajak tak masuk. Lawan. Yang keduanya orang Islam. Nabi suruh buat masuk Islam dah. Nabi suruh buat begini saya buat. Buat selisih dengan Nabi. Bid'ah. Nah, bid'ah. Dan juga yang ketiganya kadang-kadang tak sapa perangkat syirik, tak sapa perangkat bid'ah. Tapi sengaja tak sedengar Nabi, tak taat Nabi, tak turut langkah jangkah Nabi, cara Nabi ni, hidup dia tak akan berjaya. Hidup dia tak akan berjaya dalam dunia ini. Ada orang mana lagi yang boleh jadi mata tahan katanya berjaya tak berjaya selain daripada Nabi? Ada dia lagi tak ada Nabi. Turut Nabi berjaya, tak turut Nabi tak berjaya. Dan juga utahan, sebagai apa dia orang panggil contoh yang ayat katanya orang yang tak tiru Nabi walaupun dia beriman kepada Allah Ta'ala, tidak sampai kepada syirik, tidak sampai kepada bid'ah, tapi sekadar tak dengar, tak patut sedikit sebanyak ya daripada perintah Nabi, Allah Ta'ala akan binasa dia dan juga wa'wi dia tak berjaya. Contohnya sahabat dalam peperangan Uhud. Ayat ni tersakupnya juganya dengan peperangan Uhud yang Nabi suruh dekat bukit, jangan turun. Tapi sahabat turun tak dengar perintah Nabi kan.
Sutai apa dia? Halah. Menunjukkan katanya hidup kita dalam dunia ni kalau tak ambil pakai sunnah Nabi, tinggal sunnah Nabi tak belakang, tak akan berjaya. Bagaimanapun peringkat kita yang kita dapat dalam dunia ini ni tak akan berjaya. Dan juga ayat terakhir 10 ayat hari ni nampak kata tak ada nama hadisnya. Allah Taala sebut katanya wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak, mari bergagu. Ayatillah wal hikmah. Ayat Quran ataupun kitab dan juga al-hikmah. Kitab al-hikmah. Al-hikmah di sini kitab tiada Quran. Tapi hikmah di sininya ulama pakar riwayat belakangnya al-hikmah maksud dia as-sunnah. Al-hikmah adalah as-sunnah. Contohnya apa dia? Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Taala kata Nabi mari yatlu 'alaihim ayatihi, bacanya ayat Quran kita dengar, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, ajar Quran ajar kitab, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ajar kitab dan juga ajar hikmah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang katanya Allah Taala sebut kitab iaitu maksud Quran dan juga sebut al-hikmah, fasami'tu min ahli al-ardi man arda min ahli al-ilmi bil Quran yaqulu al-hikmatu sunnatu Rasulillah SAW. Imam Syafi'i yang kata hikmah semua yang sebut dalam Quran ni kebanyakan ulama sebelum daripada Imam Syafi'i pakat makna belaka katanya dia adalah sunnah Nabi. Dia adalah sunnah Nabi SAW. Akhir sekali, sunnah adalah wahyu seperti kita royak. Kerana Jibril waktu turun sunnah ke atas Nabi seperti mana waktu turun Quran kepada Nabi. Jibril waktu turun sunnah ke atas Nabi seperti mana biasa waktu turunnya Quran kepada Nabi SAW. Ini perkataan Hasan ibn Atiyah. Dan juga katanya seorang ulama tabi'in katanya inna wallah, bersumpah dengan Allah Ta'ala, ma nuridu bil Qur'ani badalan, kita tak ada nak ambil benda lain mari ganti Quran dak, ambil sunnah mari ganti Quran dak, tak ada dah benda mana yang paling baik daripada Quran, walakinna nuridu man huwa a'lamu bil Qur'ani minna, tapi kita sangat berhajat naknya kepada siapa yang faham Quran lebih daripada kita. Kerana ada zaman itu katanya kami usah dengar ada fuak tabi'in pada zaman itu, ada murid sahabat setengah orang kata kalau nak ngajar fak kami tak usah ngajar selain daripada Quran. Selain daripada Quran fak kami tak usah dengar. Selain daripada Quran fak kami tak usah dengar. Ada fak Quran ni mula timur masa tu dah. Naknya dengan Quran nak beramal dengan Quran. Kalau ayat selain daripada Quran tak usah. Da'na al-Quran tak usah fak kami nak dengar Quran saja. Sehingganya fa ulama tabi'in yang katanya law wukilta anta wa ashabuka ila al-Quran, kalau wimung ni fa kamu klik pergi cari lah Quran, klik pergi tengok lah Quran, akunta tajidu tawafa sab'an, fa kamu jumpa gedak lah Quran Allah Taala yang katanya suruh tawaf 7 kali. Klik pergi tengok kamu mana-mana sangat kalau nak hanya sekadar Quran, klik pergi tengok. Wa tawafu bis Safa wal Marwah, adakah dalam Quran sebut cerak katanya kalau nak nak sa'i ni kena di antara bukit Safa Marwah. Kita tengok dalam Quran ada tak? Safa Marwah Allah Taala sebut hanya sekadar inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sebut sekadar tu lah. Tapi cara 7 terik itu Quran sebut lah. Kalau Quran tak sebut, mau nak pergi Quran saja tak usah pergi hadis, mau tak wahai anu. Hari ni kalaulah kita tak pergi sunnah kan. Di Mekah sendiri tawaf kan. Hak ni tawaf 10 terik. Kuasa tawaf 10 terik. Molek hak ni 3 terik ada dah. Bekak dah kaki ni. Kalau tak begenya hadis Nabi SAW kan. Di tepi Kaabah di Masjid Haram, hak ni imam haram maya 3 rakaat. Orang lain kata tak ada dalil. Dalam Quran tak sebut semua maya 3 rakaat. Kami nak semaya 10 rakaat. Siap nak berlaku macam mana? Hacul lebih syariat Islam. Habis tu Quran dan juga sunnah ini seperti kata ulama kata Al-Quran ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab. Quran ini sangat-sangat berhajat kepada sunnah
Lebih daripada sunnah berhajat kepada Al-Quran. Anak katanya kalau Quran duduk saja, tak ada ambil hadis mai guna saja jugalah. Kena nak boleh pakai Qurannya, kena ambil sunnah ni mari menggerakkan wi faham. Katanya cara dia balas ni, nak keluar zakat balas mana? Nisab zakat tagono boleh bayar baik mana semua itu tu lariin dan juga tafsirnya mari daripada sunnah Nabi SAW belaka. Itulah ya. Tanya sikit ya. Boleh. Jadi setiap Nabi buat tu wahyu ya. Wahyu belaka. Tapi nak tahu kata hak Nabi kecil biasa tu banyak juga. Habis setengah hak kahwin utama tu ya. Kahwin utama. Apa? Atau kahwin utama tak buah itu habis setengah tu. Itu hak kecil biasa pada manusia ya. Hak Nabi kecil tak ada wahyu tu ada. Ada. Tapi orang panggil kata kadang-kadang ni ada beberapa benda yang apa dia Nabi ni ambil daripada sahabat. Tak ada ambil daripada wahyu. Tapi kadang-kadangnya wahyu, tapi awalnya Nabi dengar benda ni yang pertama sekalinya daripada sahabat. Ada setengah sahabat yang mereka geti ilmu-ilmu ahlul kitab sebelum daripada ini. Dan juga ada beberapa benda yang sakut dengan dunia lah yang Nabi tak geti. Habis itu Nabi katanya law antum a'lamu minni bi umuri dunyakum atau kama qala sallallahu. Kok kamu kalau hal dunia lebih alim daripada kita. Contoh yang kita biasa baca, saya tak baca sini, baca di sejak telak memai. Ada beberapa benda yang sahabat geti cara dunia, contoh cara menanil tu. Tapi Nabi tak tahu. Tak ada wahyu kan? Tak ada wahyu. Nabi kadang-kadang ada beberapa benda yang Nabi yang mengata kepada pendapat yang fikir katanya boleh jadi. Tapi kebanyakan benda itu tu sakut dengan ibadat. Sakut dengan dunia. Kalaulah ibadat, ya tak syak katanya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ibadat ini adalah tauqifiyah. Tauqifiyah ni mana katanya tak boleh nak rekodi. Tak boleh nak rekodi. Walaupun Nabi sendiri pun cara baik mana kena ambil daripada Allah Taala suruh buat baik mana. Kalau hak benar dunia bird open luah. Bird open. Cara orang panggil muamalah itu ibahah boleh. Gapo. Harus saja. Tapi kalau benar ibadat tak boleh. Nak mikir diri tak boleh. Tauqifiyah ni kena bergantung hanya kepada Quran, bergantung kepada sunnah. Cara mana yang Islam Allah Taala suruh buat pada tu. Nak fikir diri tak boleh. Itu khas aku dengan ibadat. Kalau hal dunia bukan luar. Terabdain semakin mananya tidak menyalahi dengan syariat Islam. Menyalahi dengan syariat Islam. Tu. Kebanyakan dia sakut dengan wahyu ataupun sakut dengan ibadat. Itulah kita pada hari ini rasa kata cukup insya-Allah pelapan dah. Dan juga saya terima kasih kepada ahli masjid Darul Ihsan yang sokong saya minta pada minggu dulu sakut dengan muallah itu tu. Maka kita berjaya kita buat rehat baru ni 50 orang lebih marilah. Kita jemputnya daripada dua nungan. Satunya muallah di atas nama Wacai Semakum Wacai Kendi. Fort dia tu semacam semakum 50 orang, 57 orang. Mari hari itu 37 orang Pak ya. Dan juga yang keduanya daripada Cumrung Muallah Masjid Tengah Tani. Mari hari itu sekakak 10 orang lebih jugalah. Duduk dalam tani lakar dua-dua tu. Satunya duduk di Masjid Tengah, yang keduanya duduk di dekat dengan Asemo, dia letak semakum. Di semakum Wacai Kendi tu nampak katanya susah sikit. Di segi semacik buat dia tu kerana satunya mereka kebanyakan daripada Ihsan mari menikah sini. Ada masalah keluarga, tok laki lekat obat dan pecah belah bercerai, duk sering tak ada waris-waris. Dan juga situnya kita boleh kesimpulan hari Ahad baru ni nya kita nak sokong buat dia ni dari segi mengaji minggu insya-Allah. Kita duk cari tempat-tempat di kawasan Bandar Taning dan juga kita berjanji buat dia katanya sebab kita duk dengar suara Fak dia tak ada program ngaji. Tak ada program ngaji sikit habuk. Ada hanya sekadar ngaji Quran je. Ngaji agama dengan secara orang panggil teratur ni tak ada. Saya teratur tak ada.
Kerana mereka boleh hidup. Dia mikir banyak apabila nak buat wing ngaji ni kena cari hasil duit. Nak bayar uji apa balas mana. Maka kita buat royak kepada mereka katanya tak apalah sebab ni minggu depan insya-Allah boleh jadi bulan depan kita nak mulanya minggu depan kita yang nak cadai orang ngajar dan juga kita yang nak cadai bayaran kepada ucapan yang main ngajar. Hanya minta fak dia ni main ngaji dengan berjuruh ya. Main ngaji dengan berjuruh dan juga main ngaji dengan rajin saja. Kita akan nya apa dia lagi makan setiap main ngaji ni makan kita nak nasi dengan hari tepung ai. Ha tu mula yang kita boleh nak kalau Malaysia ni muallah dia main ngaji ni boleh duit zakat kau minyak pula klik lagi. Makan suku pula. Itunya Malaysia yang kita akan pergi pada minggu depan. Kita nak pergi hari Senin, Selasa dah klik lagi lah. Nak pergi Malaysia nak kita tengok sandungan ungkon hak dia tu dia cara muallah bagaimana. Supaya kita mari pakai di rumah kita. Doa berjaya di tani dan juga kita akan mari buat di jalan. Ada dah suara daripada orang tua jalan tu yang katanya mari cut dulu cara muallah di jalan ratiklah. InsyaAllah doa kita ada kekuatan dan juga pertolongan daripada Allah dan juga sokongan daripada kita belakang. Jazakumullah khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.